Shalom jemaat yang kekasih, sungguh menakjubkan bahwa Tuhan Allah yang kekal dan maha kuasa mengundang kita untuk datang kepadanya. Dalam persekutuan dengannya kita menemukan dan merasakan bahwa Dia membuka hatinya untuk kita melalui Yesus Kristus putranya. Melalui firman-Nya, iman kita dapat bertumbuh dan kita dapat mengalami persekutuan dengan Dia. Dengan tanpa syarat kita bisa datang kepadanya dan kita diterima apa adanya oleh Dia. Dan Dia senantiasa membantu kita untuk menyaksikan kebaikan Allah di segala tempat dan waktu. Shalom, liebe Gemeinde. Es ist erstaunlich, der Ferne, der ewige und allmächtige Gott lädt Menschen dazu ein, ihm nahe zu kommen. In seiner Kirche sollen wir ein Zuhause finden und spüren, dass uns sein Herz aufgetan hat in Jesus Christus. Unter seinem Wort möge unser Glaube wachsen und wir dürfen vorbehaltlose Gemeinschaft erfahren und die Zuwendung, die wir selbst empfangen. Gott hilft uns, dass wir seine Güte an allen Orten zu bezeugen. Marilah jemaat yang kekasih, dengan sukacita saat ini kita rayakan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra Yesus Christus, Allah Roh Kudus. Lass uns diesen Gottesdienst mit Freude feiern, im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Matius 11 ayat 28, Kristus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Demikianlah nats pembimbing di minggu ini. Kristus spricht, "Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken." So lautet der heutige Wochenspruch. Mazmur 36. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Di surga
Mari berdoa. Lasst uns beten. Ya Allah, sumber kehidupan, Engkau mengutus anak-Mu dalam kehidupan kami dengan seluruh tuntutan-tuntutan dan kesakitan yang harus dialaminya. Dia sendiri bersedia memikul kelelahan dan penderitaan berat demi keselamatan kami yang kekal. Karena itu, segarkan kami di dalam Dia melalui kekuatan dan cinta kasih yang berasal dari Dia sepanjang waktu dan disempurnakan oleh-Mu Bapa kami untuk selama-lamanya. Kehadiran-Mu melalui firman-Mu akan menyegarkan dan menghidupkan kami. Gott, du Quelle des Lebens, du hast deinen Sohn in unser Leben mit all seinen Ansprüchen und Enttäuschungen gesandt. Er ruft die mühseligen und Beladenen zu sich. Erfrische uns in seiner Gegenwart durch den Strom der Kraft und der Liebe, der von ihm ausgeht alle Zeit und von dir vollendet wird in Ewigkeit. Deine Gegenwart durch dein Wort erfrischt und belebt uns. Amen. Yesaya 55 ayat 1-5. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya,
Engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal Engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan Engkau. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amin. Jemaat yang dikasihi dan dicintai Tuhan Yesus Kristus, pada waktu orang-orang Israel hidup dalam pembuangan di Babel, status mereka adalah warga kelas 2, karena mereka adalah bangsa asing yang hidup di negeri asing. Orang-orang Israel datang ke Babel bukan sebagai imigran yang mencari hidup lebih baik di negeri orang, melainkan mereka diangkut dengan paksa dan diperlakukan sebagai budak. Mereka juga sering diperlakukan dengan tidak adil. Di Babel mereka bekerja keras, tapi hasil kerja keras mereka tidak dihargai sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Mereka diperlakukan tidak adil karena mereka tidak punya hak sebagai warga negara. Itu sebabnya mereka sering mengalami kekurangan makanan. Dalam situasi yang sulit dan terjepit itu, orang-orang Israel berteriak memohon pengampunan dan pengasihan dari Allah. Orang Israel berpikir bahwa penderitaan yang mereka alami itu akibat hukuman Allah karena kejahatan yang mereka perbuat di masa lampau. Lalu bagaimana reaksi Allah mendengar jeritan minta tolong umat yang dikasihaninya itu? Dalam Yesaya 55 ayat 1 sampai 3, saya mau membaca kembali. Allah berfirman melalui Nabi Yesaya, katanya, "Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan menemukan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud." Ada dua hal yang disampaikan Nabi di sini. Pertama, orang Israel harus datang kepada Allah. Dialah sumber kehidupan. Jadi jangan membelakangi lagi Allah, karena hanya Allah saja yang sanggup membebaskan mereka dari penindasan dan kelaparan. Kedua, perhatikan saja apa yang penting dalam hidup. Pertanyaan di sini, apa itu hal yang penting, yang paling penting dalam hidup? Allah katakan melalui Nabi Yesaya, belanjakan uang untuk sesuatu yang primer atau yang utama, yang paling penting. Belanjakan uangmu untuk memenuhi kebutuhan yang paling dasar, yaitu roti sebagai makanan pokok orang Israel. Yang utama adalah roti.
rumah, pakaian, perhiasan bukanlah hal yang utama. Karena barang-barang itu tidak akan mengenyangkan manusia. Tanpa barang-barang itu pun orang Israel pasti bisa hidup. Saudara-saudariku yang kekasih, sekarang ini kita mengalami situasi yang paling sulit akibat pandemi COVID-19. Situasi kita saat ini seperti bangsa Israel di pembuangan di Babel. Kita terkurung dalam rumah. Bahkan di tempat umum kita tidak lagi merasa bebas seperti dahulu. Kita harus selalu hati-hati jika pergi berbelanja atau ketemu dengan orang-orang. Itulah yang disebut new normal. Nah, banyak orang menjadi stres karena budaya yang baru, budaya new normal itu. Bukan hanya di Indonesia yang sulit, di Jerman, di Amerika, dimanapun di dunia ini kena dampak buruk dari pandemik COVID-19 ini. Apalagi ada banyak orang yang gajinya dipotong, bahkan ada yang menerima pemutusan hubungan kerja. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam situasi sulit ini? Tuhan Allah berfirman melalui Nabi Yesaya di dalam ayat yang ke-1 dan 3 dari Yesaya 55. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Ayo kita semua yang kena dampak virus corona, kita datang kepada Allah. Dialah sandaran kita satu-satunya. Hanya di dalam perlindungan Allah kita akan sanggup melewati masa-masa krisis ini. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Semua yang lelah, semua yang menanggung beban dan pergumulan hidup yang sangat berat, mari datanglah kepada Yesus. Yesus akan ikut memikul beban-beban saudara-saudari. Yesus akan ikut bergumul bersama pergumulan hidup saudara-saudari, sehingga saudara-saudari akan mendapat kelegaan seperti janji Yesus. Perhatikan, kamu akan mendapat kelegaan. Indah sekali. Ini berarti bebanmu dan pergumulanmu tidak akan lenyap. Beban dan pergumulan saudara-saudari akan tetap ada bersama saudara-saudari. Tapi ada janji di sini. Kamu akan dimampukan untuk memikulnya. Kamu akan dimampukan untuk menanggulanginya. Karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kamu. Roh-Nya akan memberimu kekuatan, akan memberimu penghiburan, dan akan memberimu hikmat. Jika Yesus ada bersama-sama dengan kita, maka beban dan penderitaan kita akan terasa ringan. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan di tengah situasi sulit saat ini adalah lakukan hal yang paling prioritas.
Berjuanglah untuk sesuatu yang paling penting dalam hidup ini. Apa itu prioritas dalam hidup? Tentu saja pemenuhan kebutuhan pokok. Dalam ayat 2 dari Yesaya 55, di sini Allah berfirman, "Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat." Kepada orang Israel, Allah berfirman, "Belanjakanlah uangmu untuk kebutuhan makanan saja. Tanpa perabot baru, tanpa pakaian baru, tanpa perhiasan-perhiasan, kalian bisa hidup." Karena sumber kebahagiaan bukan pada materi, melainkan sumber kebahagiaan bersumber pada hubungan kita dengan Allah. Begitu juga dengan kita yang hidup di era pandemi ini. Belanjakanlah uangmu untuk memenuhi kebutuhan pokok saja, yaitu makanan. Kalian bisa hidup tanpa perabot baru, tanpa mobil baru. Kalian bisa hidup dan bisa bahagia tanpa pakaian mode terakhir, tanpa parfum dan tanpa perhiasan. Jika makanan pokok sudah tersedia di rumahmu, maka itu sudah cukup. Yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Yesus Kristus, sumber berkat, akan memenuhi kebutuhan rohani kalian jemaat semua. Saudara-saudariku yang kekasih, jadi kita ingat di sini dari firman Tuhan ini, yang utama dalam hidup ini adalah hubungan kita dengan sumber pemberi hidup, yaitu Allah. Jika kita hidup di dalam Allah, maka kita tidak perlu takut lagi. Yesaya 41 ayat 10 sangat indah sekali. Tuhan Allah berfirman, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Sangat indah janji Tuhan ini. Dan kita telah mengalami itu. Dan kita akan mengalami terus janji Allah yang tidak akan berubah. Hal penting berikut yang kita mesti prioritaskan dalam hidup adalah makanan. Manusia tidak bisa hidup tanpa makanan, tentu saja. Karena itu, mari kita gunakan uang kita. Pakailah uang hasil kerja keras kita untuk fokus pada memenuhi makanan pokok saja. Mobil baru, rumah baru, pakaian, perhiasan, dan parfum bukanlah kebutuhan pokok dalam hidup ini. Tanpa material itu kita tidak akan mati. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 25, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Yang paling utama dalam hidup adalah hidup itu sendiri. Hidup itu Kristus. Demikian kata Rasul Paulus. Kristus hidup di dalam aku di dalam Kristus. Itu sudah lebih daripada cukup. Liebe Schwestern und liebe Brüder,
Wir befinden uns immer noch in einer schwierigen Zeit während dieser Pandemie. Was können wir in dieser Zeit tun? Gott sprach durch den Propheten Jesaja 55, Vers 1 und 3: Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Höret, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. Wir alle, die wir von der Pandemie betroffen sind, lasst uns zu Gott kommen. Er ist unsere einzige Stütze. Nur unter Gottes Schutz schöpfen wir die Kraft, diese Krisenzeiten zu überwinden. Eine zweite Sache können wir auch tun. Tut die Dinge, die höchste Priorität besitzen. Setzt euch für die wichtigsten Dinge im Leben ein. Was ist die Priorität in unserem Leben? Natürlich ist es die Erfüllung unserer Grundbedürfnisse. Im Jesaja 55, Vers 2 lautet Gottes Wort: Warum zählt ihr Geld dafür das, was kein Brot ist, und euren sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am köstlichsten laben. Gott sprach zum Volk Israel, dass sie ihr Geld nur für die nötigsten Bedürfnisse ausgeben sollte. Ein Leben ohne neuen Vorrichtungen, ohne neue Kleidung und ohne Schmuck ist möglich. Denn die Quelle des Glücks findet sich nicht in den materiellen Dingen, sondern allein in unserer Beziehung zu Gott. Wenn die Grundnahrung zu Hause verfügbar ist, dann ist es genug. Das Wichtigste im Leben nämlich ist das Leben selbst. Das Leben ist Christus, spricht auch Paulus. Christus lebt in mir und ich lebe in Christus. Das ist schon mehr als genug. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Christus Jesus. Der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen. Sucikan aku dan hidupkanlah
Gemeinsam bekennen wir unseren Glauben nach dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami bersama. Lass uns gemeinsam Fürbitten beten. Kami naikkan syukur untuk ibadah yang kami rayakan saat ini, dan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan dan menguatkan kami. Berkati jemaat-Mu, dan biarlah kami memperoleh berkat dengan kekuatan baru di minggu berjalan ini. Kami bersyukur bersama saudara-saudari kami yang berhari ulang tahun. Tuhan memberkati tahun kehidupan mereka yang baru dengan sukacita, kekuatan, dan hikmat dari pemberian-Mu. Tuhan Allah, sumber sukacita, kami berdoa bagi yang kelelahan dan kehilangan sukacita.
Bangunkanlah mereka dengan semangat-Mu, supaya mereka kembali bersukacita. Berikanlah kepada orang-orang yang mengalami kepahitan dan kekecewaan satu penghiburan dan pengharapan baru untuk menatap ke depan. Dan kepada orang-orang yang berputus asa, kiranya mereka menemukan ketenangan berada di dekat-Mu. Kami berdoa kepadamu, kirimkan roh sukacita-Mu. Du Gott des Friedens, erfülle die Herzen der Mächtigen mit der Sehnsucht nach Frieden. Erfülle die Herzen der Mächtigen mit der Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Unterstütze mit deinem Geist alle, die gegen Hunger und Seuchen ankämpfen. Ermutige alle, die Flüchtlinge begleiten. Sende deinen Geist. Allah sumber kesatuan, kami memohon Engkau pulihkan persekutuan antar manusia yang rusak, persekutuan antar suami istri, antar teman, antar kolega, antar kaya dan miskin, antar yang sehat dan yang sakit, antar kultur, ras, dan antar agama. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Wujudkanlah keajaiban-Mu bagi bangsa kami, supaya kebenaran, keadilan, kejujuran dijunjung tinggi. Berkatilah pemerintah dalam mengatur organisasi penanganan COVID-19. Juga kami serahkan Jerman ke tangan penyelenggaraanmu. Kami berdoa bagi jemaat yang bergumul sakit. Kasih-Mu merangkul mereka. Kekuatan iman, pengharapan, kesabaran diberikan pada mereka. Semua upaya-upaya meringankan dan menyembuhkan sakit, Tuhan memberkati semuanya. Heiliger und ewiger Gott, du berufst uns, du legst uns dein Wort in den Mund. Öffne unsere Herzen für dich, damit dein Wort durch uns die Welt geht. Stärke deine weltweite Kirche. Du bist unser Ursprung und unser Ziel. Du bist die Quelle der Liebe. Du schenkst uns Frieden und Freude durch Jesus Christus. Wir rufen zu dir, sende deinen Geist aus. Bersama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau
dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah memancarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über uns und gebe uns Frieden. Amen.